Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan umat Islam sewajarnya semakin dekat dengan Al-Quran dalam keberadaan di abad teknologi tinggi ini kerana tiada alasan untuk berdalih untuk melambat-lambatkan berdamping dengan Al-Quran. Justru baginda mengajak umat Islam berazam untuk melazimi diri dengan Al-Quran supaya umat Islam dan negara sentiasa diilhami dengan cahaya Al-Quran. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan demikian dalam titah pada Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara bagi tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas malam tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpeluang lagi menghidupkan bulan Ramadan dan meraihkan peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran titah baginda tidak syak lagi adalah merupakan detik yang amat bersejarah bagi umat Islam. Al-Quran titah baginda akan kekal terpelihara dari sebarang kecacatan dan terselamat dari ancaman anasir-anasir jahat sehingga ke hari kiamat. Oleh yang demikian, kita tidaklah perlu khawatir dengan pelbagai kejahatan yang dilakukan ke atas Al-Quran. Kerana bukan kita yang menjaganya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selaku penjaga mutlak kitab yang mulia ini. Apa yang perlu kita buat ialah merujuk kepada Al-Quran sebagai panduan dalam semua perkara duniawi dan ukhrawi dengan membaca dan beramal dengan ajarannya. Hanya dengan cara inilah langkah kita akan terarah ke jalan yang selamat di dunia dan di akhirat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah memetik sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang maksudnya Al-Quran ini adalah merupakan hidangan Allah, maka terimalah hidangannya itu semampumu. Sesungguhnya Al-Quran merupakan tali Allah, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, iaitu perlindungan bagi orang yang berpegang dengannya, kejayaan bagi orang yang mengikutnya, dan tidaklah seseorang itu terpesong, melainkan dengan Al-Quran dia akan kembali ke pangkal jalan, dan tidaklah seorang itu menyimpang, melainkan dengan Al-Quran dia menemui jalan yang lurus. Hadis riwayat Al-Hakim. Tema Majlis Nuzul Al-Quran pada tahun ini berbunyi, bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa dalam menghadapi segala ujian dengan petunjuk Al-Quran adalah gambaran kebenaran tentang hadis tadi. Al-Quran adalah santapan yang membekalkan kekuatan kepada para hamba. Al-Quran mengajak kita bersabar kerana sabar adalah penawar. Al-Quran menyuruh kita berikhtiar kerana ikhtiar adalah cahaya yang menyuluh. Al-Quran memandu ke jalan yang lurus sewaktu kita bertawakal. Dan Al-Quran yang memiliki keajaiban tiada henti-hentinya menyuruh kita berdoa mengharap pertolongan Allah. Sebab itulah semasa berhadapan dengan kepayahan dan kesukaran, sabar adalah menjadi kekuatan untuk bertahan kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar, dan adapun ujian merupakan tanda kasih sayang Allah ke atas hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlak
adalah orang yang paling sabar dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhtiar pula titah baginda adalah ibadah. Al-Quran menyuruh umat Islam supaya berusaha untuk mencapai matlamat memperbaiki kehidupan. Kebawah Dulia Maha Mulia memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Bukhari yang maksudnya, apabila kamu ditimpa musibah maka berikhtiarlah kerana sesungguhnya setiap kesusahan itu disertai dengan kemudahan. Dan akhir sekali ialah berdoa setelah bertawakal. Doa pula adalah rasa kehambaan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Allah sangat hampir dan sentiasa bersedia untuk mengurniakan belas kasihan terhadap para hamba yang meminta. Oleh itu, keberadaan kita di abad teknologi tinggi ini, sewajarnya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Tiada alasan untuk kita berdalih untuk melambat-lambatkan berdamping dengan Al-Quran. Mengambil sukut baik di bulan Ramadan ini, marilah kita berazam untuk melazimi diri dengan Al-Quran supaya kita dan negara sentiasa diilhami dengan cahaya Al-Quran. Kemudian majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara ialah penganugerahan hadiah-hadiah kepada para pemenang musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan dan peringkat negara anggota MABIMS tahun 1444 Hijrah. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama serta jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Arti kata diteguhkan kedudukan. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan menyembahkan corak keislaman di negara ini kekal utuh di bawah pemerintahan beraja. Tegasnya, kita telah berusaha menepati tujuan bernegara yang sedemikian itu secara berterusan. Kita lakukan dan laksanakannya menerusi rancangan dan program-program pembangunan negara dalam semua bidangnya yang menepati maqasid syariah yang bertujuan menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta dan seterusnya menjaga keturunan.
Para pemenang dari 5 kategori musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya, peringkat akhir kebangsaan mempersembahkan hafazan beserta pemahamannya. Kategori A bagi menghafaz surah-surah pilihan dari juz 30 beserta pemahamannya bagi peserta berumur 13 tahun ke bawah dimenangi oleh Dayang Amal Azia binti Muhammad Saiful Ashrin. Sementara Dayang Alia Fatihah binti Haji Abdul Rajid memenangi kategori B menghafaz surah-surah pilihan, surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Jin dan surah Al-Insan dan beserta pemahaman surah Al-Kahfi dan surah An-Nur bagi peserta berumur 14 tahun ke atas. Kategori C menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran beserta pemahaman surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah terbuka bagi semua peringkat umur dimenangi oleh Awang Ahmad Muhammad alias Munir bin Haji Ibrahim. Bagi kategori D menghafaz 15 juz Al-Quran dari juz 1 hingga juz 15 beserta pemahaman surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj terbuka kepada semua peringkat umur dimenangi oleh Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi. Manakala Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran menjuarai kategori E menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman surah Al-Mujadalah, surah Al-Hashr, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saf, surah Al-Munafikun, surah At-Tagabun, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim terbuka kepada semua peringkat umur. Bagi peringkat negara anggota MABIMS, kategori menghafaz 10 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 10 dimenangi oleh Muhammad Ashraf bin Amir dari Malaysia. Muhammad Bagus Mashhum dari Republik Indonesia menjuarai kategori menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah kepada para pemenang. Kategori A Johan disandang oleh Dayang Amal Azia binti Muhammad Saiful Ashrin dengan menerima wang tunai RM1,500. Naib Johan dan Nur Safiyah Soleha binti Muhammad Fikri dan tempat ketiga Dayang Nur Syifa Hasanah binti Muhammad Fikri. Tempat ketiga menerima wang tunai RM750, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Johan kategori B Dayang Alia Fatihah binti Haji Abdul Rajid menerima wang tunai RM2,000. Sementara Awang Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh di tempat kedua dan Dayang Nur Amal Safiyah binti Irma Syukrin di tempat ketiga. Tiga menerima wang tunai RM1,200, hadiah iringan dan sijil penyertaan. Johan kategori C, Awang Ahmad Muhammad alias Munir bin Haji Ibrahim menerima wang tunai RM2,800. Pemenang kedua, Awang Ahmad Darwish bin Hamdan, manakala Awang Muhammad Faiz Najwan bin Muhammad Saleh menduduki tempat ketiga. Dan sijil penyertaan. Tempat ketiga menerima wang tunai RM1,500, hadiah iringan dan sijil. Johan kategori D Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi menerima wang tunai RM3,500. Pemenang kedua Awang Ahmad Hamizan alias Ahmad Ali Rida bin Haji Laidin dan Awang Haji Muhammad Bazli Raif bin Haji Zulkifli di tempat ketiga. Tempat ketiga menerima wang tunai RM2,000, hadiah iringan. Pemenang kategori E, Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran menerima wang tunai RM5,000. Naib Johan, Awang Muhammad Adi Syazani bin Syahri dan Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Salihuddin di tempat ketiga. Para pemenang juga menerima hadiah iringan dan sijil penyertaan.
Muhammad Ashraf bin Amir dari Malaysia memenangi musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS bagi kategori 10 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 10 menerima wang tunai RM4,000. Peserta dari negara Brunei Darussalam, Awang Haji Muhammad Bazli Raif bin Haji Zulkifli di tempat kedua dan peserta dari Republik Indonesia, Rahmiyatul Khairat di tempat ketiga. Manakala Muhammad Bagus Mashhum dari Republik Indonesia memenangi kategori menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahaman juz 24 menerima wang tunai RM7,000. Naib Johan Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim dari negara Brunei Darussalam dan peserta dari Malaysia Afifah Shakirah binti Muhammad Razi di tempat ketiga. Para pemenang juga menerima hadiah iringan dan sijil penyertaan. RM4,000 hadiah iringan dan sijil penyertaan. Persembahan selawat tafrijiah dan doa selepas membaca Al-Quran oleh pegawai dan kekitangan Kementerian Keuangan dan Ekonomi menyerikan lagi majlis. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran menjadi tema sambutan tahun ini. Syarikat Pelabuhan Muara mengadakan majlis tahlil dan membaca surah Yasin bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi dan Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Pelabuhan Muara Sendiran Berhad. Bacaan tahlil dan Yasin dipimpin oleh Awang Nasihin bin Haji Yahya, Ketua Imam Masjid Setia Ali Muara. Majlis bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan dan mengukuhkan hubungan kaki tangan dari pelbagai jabatan. Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Shell BSM Sendiran Berhad juga mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Muhammad Nur Syafi'i bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Di negara Brunei Darussalam, membaca Al-Quran sudah menjadi amalan harian dalam kalangan masyarakat Islam sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, amalan membaca Al-Quran lebih giat dilaksanakan terutama dengan mengadakan aktiviti membacanya secara berkumpulan. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat bertajuk Tingkatkan Amalan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah masa yang terbaik untuk kita lebih mendekati Al-Quran. Inilah masanya kita berusaha untuk khatam Al-Quran dengan cara dan kaedah yang sesuai. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya atau gaya hidup seharian
bukan sahaja kita membacanya dengan tartil dan fasih, tetapi juga memahami dan meneliti isi kandungan yang terdapat di dalamnya untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Dengan yang demikian, Al-Quran itu akan mampu menjadi obat dan penawar, menjadi panduan dan petunjuk, menjadi jawapan dan penyelesaian kepada segala permasalahan. Sesungguhnya amalan membaca Al-Quran dan sekaligus mengamalkan isi kandungannya adalah jalan ke arah kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei petang kemarin mengadakan majlis penyampaian sumbangsih prihatin musim ketiga. Majlis diadakan di Balai Sarma Yuda Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. 94 orang anak yatim menerima sumbangsih prihatin yang disampaikan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pengisian majlis termasuk bertahlil. Majlis bertujuan memeduli dan menyantuni anak-anak yatim di negara ini. Majlis diteruskan dengan penyerahan hasil kutipan jualan amal Kelab Panaga Seria sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara. Sempena nuzul Al-Quran Bilik Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dibuka untuk kunjungan orang awam hari ini sehingga pukul 3 petang. Galeri Rambut Mulia Rasulullah mempamerkan rambut mulia baginda Rasulullah serta koleksi lain yang terdiri dari cebisan burdah serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan tongkat Rasulullah. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi galeri pameran berkenaan untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook dan Instagram seperti yang tertera.